So Rasulullah kata, aku menerima perintah untuk mendirikan solat, untuk aku berikan kepada kaum aku sebanyak 50 waktu sehari semalam. So bila Nabi Musa dengar benda tu, Nabi Musa kata apa? Kau kena minta diskaun balik sebab aku yakin umat kau ni tak mampu nak buat. Umat aku yang Bani Israel, umat yang kuat ni pun tak mampu nak buat. Ini kan pula umat kau. So Rasulullah naik turun jumpa Nabi Musa balik. So Nabi Musa kata apa? Kau pergi naik balik, aku yakin dengan 5 waktu ni pun aku tak yakin, aku yakin bahawa umat kau ni masih tak mampu untuk mendirikan solat. Itu yang jadi kita pada hari ini kan. Nampak 5 waktu pun ada dalam kalangan kita macam liat sangat nak buat. Jadi daripada peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Hosanda pada hari ini dalam rancangan UUC Talk. Baik, sekarang ini di sebelah saya adalah saya bawakan khas kepada anda semua Ustaz Amar, ya, Ustaz Amar yang akan memberikan perkongsian tentang rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan solat. Baik Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Husna sihat Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz semakin berseri. Allah Akbar. Banyak sangat puji nak kena belanja ni. Masya Allah. Kalau boleh tunaikanlah janji tu. InsyaAllah. Okay. Macam kita tahulah Ustaz kan, solat tu adalah kewajipan bagi orang Islam lah kan. Kan solat ni adalah rukun Islam yang kedua. Okay, saya nak tanyalah, kenapa bukan rukun Islam yang pertama? Kenapa kedudukan solat ni bukan kedudukan yang pertama, bukan kedudukan yang ketiga, bukan kedudukan yang keempat, keenam kan? Keenam? Tak. Bukan? Rukun Islam ada 5 kan Ustaz? Saya saja nak test kita macam dia tak nak ke tidak. So rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5, insyaAllah. Okay Ustaz, boleh Ustaz terangkan tak soalan saya tadi tu? Okey, baik. Untuk kita faham kenapa rukun Islam ini ataupun solat ini berada di tempat yang kedua ataupun rukun yang kedua dalam rukun Islam, kita kena tengok asal daripada rukun Islam itu sendiri adalah berdasarkan sebuah hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mana terdirinya Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucap kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat. Kenapa mendirikan solat ini adalah selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah ini adalah tanda kita beriman kepada Allah SWT. Sebab apa? Dalam perkataan kalimah syahadah itu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu adalah asas utama ataupun orang kata aspek yang paling penting untuk kita mengaku beriman kepada Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok orang yang nak masuk Islam ini, pertama sekali kita suruh diminta dia buat adalah mengucap kalimah syahadah, sebagai tanda kita dah membenarkan dalam hati kita, membenarkan dengan lisan kita bahawa Allah sahajalah Tuhan yang layak disembah, membuktikan keimanan kita. Jadi yang seterusnya, lepas kita menyatakan keimanan kepada Allah SWT, apa yang perlu kita buat adalah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud dengan cara apa? Dengan melaksanakan solat. Sebab itulah solat ini berada di kedudukan kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Dan kalau kita faham kalau kita nak faham kenapa solat ini berada di kedudukan yang kedua, kita kena tengok dulu sejarah macam mana solat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa apa Husna solat ini disyariatkan? Cuba teka. Peristiwa Isra Mi'raj. Betul. Okey, ketika mana? Ketika Isra ke ketika Mi'raj? Mi'raj. Alhamdulillah. Sebaik kita tahu kan. So peristiwa Mi'raj ni ataupun peristiwa Isra dan Mi'raj ni adalah yang paling di-highlightkan adalah peristiwa bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ataupun mensyariatkan satu suruhan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya melaksanakan ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Jadi peristiwa itu berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dan apabila perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menaiki Buraq ditemani malaikat Jibril ini, baginda sallallahu alaihi wasallam sempat bertemu beberapa nabi sebelum baginda, antara Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah untuk mendirikan solat tersebut. Dan asalnya Husna, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan perintah solat ini kepada umatnya sebanyak 50 waktu sehari semalam. So bila Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa. So bila Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa ni tanya, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada engkau dan kaum kau?" So Rasulullah kata, aku menerima perintah untuk mendirikan solat, untuk aku berikan kepada kaum aku sebanyak 50 waktu sehari semalam. So bila Nabi Musa dengar benda tu, Nabi Musa kata apa? Kau pergi naik balik minta diskaun sebab aku yakin umat kau tak mampu nak buat. So Rasulullah pun naik. So bila naik dapat diskaun 5, turun dapat
cerita balik kepada Nabi Musa. So Nabi Musa kata apa? Aku yakin kau pergi naik balik. Kau kena minta diskaun balik sebab aku yakin umat kau ni tak mampu nak buat. Umat aku yang Bani Israel, umat yang kuat ni pun tak mampu nak buat. Ini kan pula umat kau. So Rasulullah naik turun sampailah Allah kata tak apalah. Aku perintahkan kepada umatmu wahai Muhammad solat 5 waktu sehari semalam, di mana setiap waktu tersebut bersamaan dengan 10 pahala, untuk sama dengan 50 waktu tadi punya pahala lah. Dan Rasulullah terima dan turun jumpa Nabi Musa balik. So Nabi Musa kata apa? Kau pergi naik balik, aku yakin dengan 5 waktu ni pun aku tak yakin, aku yakin bahawa umat kau ni masih tak mampu untuk mendirikan solat. Itu yang jadi kita pada hari ini kan. Nampak 5 waktu pun ada dalam kalangan kita macam liat sangat nak buat. Jadi daripada peristiwa ini kita dapat tahu, kita dapat lihat bahawa solat ini adalah satu-satunya amalan yang Rasulullah SAW terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya perintah, tingginya ibadah solat itu, nampak Allah sampai Mi'raj kan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bagi perintah solat tersebut. Maksudnya kalau macam amalan-amalan lain macam puasa, zakat, segalanya memang Allah turunkan, tetapi diturunkan melalui wahyu, iaitu Al-Quran, melalui malaikat Jibril. Tapi untuk solat ni Nabi sendiri naik jumpa Allah dan Allah beri perintah solat. Nampak tak kedudukan solat tu macam mana dalam Islam? Sebab itu solat ini menjadi orang kata apa, perkara yang kedua terpenting selepas mengucap kalimah syahadah. Dan dalam satu kisah ni juga, dalam sebuah hadis, apabila seorang sahabat ni dia jumpa Rasulullah SAW, dia tanya baginda SAW, ya Rasulullah, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama yang boleh dia lakukan? Kali pertama Rasulullah jawab solat. Bila tanya kali kedua, apa lagi amalan paling utama yang boleh dilakukan? Rasulullah tak jawab solat. Kali ketiga pun sahabat tu tanya, apakah amalan yang utama yang boleh dilakukan? Rasulullah cakap solat. So bila dah 3 kali Rasulullah kata solat, sahabat ni faham bahawa tak ada amalan lain yang lebih penting yang perlu dilakukan oleh ataupun perlu dijaga oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Taala ini melainkan solat. So kat situ kita nampak betapa tingginya kedudukan solat itu. Sebab itulah solat ini datang kedua selepas mengucap kalimah syahadah. Masya Allah Ustaz. Saya sangat terpegun lah dengar Ustaz punya cerita. Dan Ustaz kena ingat tau, amalan pertama sekali yang dihisap oleh Allah SWT di akhirat adalah, amalan yang dihisap adalah oleh Allah SWT di akhirat adalah solat. Okay. Kat situ pun kita dah nampak kan betapa pentingnya solat dalam kedudukan kita sebagai seorang dan kehidupan harian kita sebagai seorang Islam. Okey Ustaz, kalau kita dah tahu dah kenapa solat tu penting dan kenapa solat tu di dalam kedudukan yang kedua dalam rukun Islam kan Ustaz. Baik, saya ada tertanya-tanya lah sebenarnya. Sebab saya selama ni saya ada tengok dekat social media, saya tengok dekat komen, saya tengok orang tu dia komen, dia kata dia tak solat tapi hati dia baik. Oh, betul. Dia tak solat tapi hati dia baik. Lepas tu bila tanya dia kata tak dapat seru. Tak dapat seru kan? Betul. Okay. So apa pandangan Ustaz tentang komen tersebut oleh orang tu sendiri? So apa pandangan Ustaz? Okey, yang pertama sekali persoalan yang perlu kita timbulkan daripada hasil komen-komen tersebut, kenapa kita ni kena solat sebenarnya? Kan? Kenapa kita kena solat sehingga kan timbullah isu-isu pemikiran-pemikiran macam ni. Dan saya pun sering juga baca di media sosial, Instagram, IG. Instagram, IG, kita ulang benda yang sama sebab saya tak ada TikTok kan. Okay. Saya banyak baca di Instagram dan juga Facebook. Bila kita tengok komen tu, orang kata walaupun aku ni macam ni, walaupun aku tak solat tapi hati aku baik, walaupun aku ada pula yang lebih, walaupun aku pakai macam ni tapi aku solat. Dan ada bila kita tanya kenapa kau tak solat, yang sering kita cakap tak dapat seru kan. Itu adalah jawapan biasa yang kita sering dengar. Dan kita pun mungkin diri dia sendiri pun tertanya-tanya kenapa dia kena solat, sehingga kan apabila dia tertanya-tanya tu menyebabkan dia langsung tak buat. Mungkinlah itu orang kata apa, sebab itulah mereka ni duk tanya kenapa kena solat. Sebab itulah sampaikan diorang ni bila terlampau tertanya tak buat langsung. Ada jenis manusia yang macam tu. So kenapa kita kena solat? Yang pertama sekali kita kena relate
dengan peristiwa yang saya sebutkan tadi, itu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, apabila disyariatkan perintah atau apabila Rasulullah SAW menerima perintah daripada Allah SWT untuk mewajibkan umatnya menunaikan solat, ada banyak ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Yang pertama, cuba Husna bayangkan. Kan tadi saya cerita Rasulullah bila jumpa Nabi Musa bagi tahu dapat 50 rakaat satu malam, Nabi Musa suruh naik balik, dapat diskaun, naik turun. Apa yang kita nampak sebenarnya, apa hikmah daripada peristiwa ni? Cuba Husna bayangkan. Kalaulah hari ni kita lahir-lahir je, kita memang betul lah, kita lahir-lahir je kita dah tahu solat itu 5 waktu sehari semalam. So kalaulah dan kita bila kita dengar kena solat 5 waktu sehari semalam tu, mungkin kita akan rasa okey lah kan, boleh buat insyaAllah, sebab puasa 30 hari pun kita boleh buat. Solat 5 waktu sehari semalam insyaAllah kita boleh buat. Satu solat 5 minit. Cuba bayangkan Husna, kalaulah ketika itu Nabi Musa tak nasihatkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk minta diskaun. Bayangkan kalau kita kena solat sehari 50 waktu. Kan? Agak-agak kita boleh buat tak? Purata kalau kita kena solat 50 waktu sehari semalam tu, contoh 1 jam kita kena solat 2 ke 3 waktu. Sekarang ni kita kena solat, contohlah antara subuh nak ke zuhur 6 ke 7 jam. Contoh subuh sekarang ni di sini 5.54. So zuhur 1.9 minit. So ada dalam 6 ke 7 jam lah. Dalam tempoh yang lama ni pun kita berat sebenarnya nak buat solat tau. Ini kan pula kalau kita diperintahkan, contohlah kalau kita kena buat 50 waktu sehari semalam tu kan, kita kena solat dalam 1 jam tu 2 ke 3 solat. Saya rasa pasti dalam kalangan kita ramai yang akan tinggal kan, betul tak? Sedangkan 5 waktu ni pun dah ramai tinggal kan. Maka kat sini apa yang kita kena faham, solat tu sebenarnya mendidik kita untuk rasa bersyukur. So bila kita dapat tahu solat tu 5 waktu sahaja, kita rasa Alhamdulillah, kalaulah aku ni kena buat 50 waktu, mesti aku tak boleh buat. So bila dah 5 waktu ni kan, rasa bersyukur sangat. Sebab tu solat ni memang banyak mendidik manusia sebenarnya untuk bersyukur. Bersyukur yang kedua sebab apa? Sebab kita ni manusia, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita tak payah tengok kekayaan orang, kita tak payah tengok harta dan sebagainya. Kita tengok nikmat-nikmat yang asas. Kita ada penglihatan, kita ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kita ada keluarga yang bahagia, kita ada kawan-kawan yang baik, kita ada pekerjaan yang elok. Itu semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai tanda untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sujud itu tanda kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena solat untuk tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang keduanya, dalam sebuah hadis, Ustaz kena tahu antara kelebihan orang yang menjaga solat ni, kenapa kita kena solat? Sebab antara banyak kelebihan yang menceritakan yang akan diperoleh orang yang menjaga solat. Antaranya, saya rasa ni mungkin ramai yang tak pernah tahu, tapi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, sesiapa yang berwuduk, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna seperti mana yang telah diperintahkan kepadanya, dan kemudian dia melaksanakan solat, maka di antara 2 solat dia akan diampunkan dosanya di antara 2 solat. Sebagai contoh, kalau kita jaga solat kita antara subuh dengan zuhur, tu kalau kita ada laksanakan dosa, Allah ampunkan dosa kita. Itu kelebihan orang yang menjaga solat, yang mungkin ramai dalam kita tak tahu sebenarnya. Kita mungkin tahu dengan solat itu dapat menghapuskan dosa kita, tapi kita tak tahu antara 2 waktu ni, antara subuh dengan zuhur dengan asar, Allah pelihara kita daripada maksudnya Allah ampunkan dosa kita siap-siap kalau kita jaga. Maka itulah kelebihan, maka itulah sebab ni kenapa kita kena mendirikan solat. Sebab itu saya pelik kadang-kadang kalau orang kata saya ni hati baik, tetapi walaupun tak solat tapi hati saya baik. Bagaimana dia boleh mengaku dia baik, sedangkan dalam Al-Quran kata kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, baru hubungan kita dengan manusia. Bagaimana kita mengaku kita ni baik, sedangkan hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan yang berikan kita pelbagai jenis nikmat yang kita ada pada hari ini, kita tak jaga, iaitu solat. Kita tak mengabdikan diri kita, kita tak menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita yakin bahawa hati kita ni mampu memupuk untuk menjadi seseorang yang baik? Dan sedangkan dalam Islam sendiri, dalam hukum syariat Islam sendiri, meninggalkan solat itu adalah jenayah paling besar sekali yang kita lakukan. So macam mana kita boleh mengaku yang kita ni baik sedangkan kita tak solat?
So sebenarnya pemikiran sebenarnya tak betul lah. So ada pemikiran lain tadi Ustaz cakap kan, kenapa tak solat sebab tanpa seru. Sedangkan seruan ni kita dah sampai, kita dah dapat dah, kita dah tahu dah sejarah ni. Rasulullah telah diutuskan selama 1400 tahun yang lalu dah. Sebenarnya bukan seruan tu yang tak sampai, tetapi sama ada kita sendiri tu yang nak buka ke tidak hati kita untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya masalah kita Husna. Masya Allah Ustaz. Saya rasa banyak sangat pengajaran yang saya dapat daripada Ustaz, dan banyak ilmu yang kita dapat, serta kita mampu untuk mengubah diri kita sendiri sebagai umat Islam yang sangat-sangat terbaik lah. Jadi Ustaz, saya rasa itu saja ke yang Ustaz nak sampaikan atau ada lagi Ustaz? Kalau saya nak bagi saya peluang untuk cakap banyak lagi, sejam ke tak? Sejam kita punya perbincangan ni, tapi tak apalah, kita bagi penonton fikir dahulu, hayati dahulu apa yang cuba saya sampaikan, dan mudah-mudahan adalah manfaat pada hasil kita berdua berborak ini berkaitan dengan solat, yang mungkin sedikit sebanyak mendidik diri kita, hati kita dan orang-orang yang mendengar supaya lebih menjaga solat kita pada akan datang lah. InsyaAllah. Betul Ustaz, menjaga solat ni bukanlah senang untuk kita kan, sebab terlalu banyak perkara-perkara yang boleh menghalang. So kita sendiri yang kawal, diri sendiri yang kena kawal diri sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Sebab tu Allah sebut dalam surah Tahrim kan, kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kamu menjaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Nampak Allah sebut jaga diri dulu. So bila kita mampu jaga diri, kita mampu jaga solat kita, maka barulah kita boleh jaga benda-benda lain. Betul Ustaz. So dekat sini kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu, baru kita boleh jaga hubungan dengan orang lain lah. Sebab Allah memang yang satulah untuk kita. Baik Ustaz, ada apa-apa lagi kata-kata untuk para pendengar kita? Tak ada, tak apa Ustaz. Okey, baik, itu sajalah episod kita pada hari ini dalam rancangan UGC Talk. Dan saya harap apa yang kami bincangkan ini dapat ilmu yang banyak dan dapat pengetahuan yang banyak pada anda semua. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Najmi Amar yang sanggup datang ke sini untuk memberikan perkongsian beliau dengan kita semua. Dan saya harap kita akan buat lagi lah program macam ni bersama-sama. InsyaAllah kalau ada rezeki lah, didoakanlah ya. Okey, baik. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe ustazustazah.com di seluruh platform social media anda. Dan jangan lupa download aplikasi Khair, aplikasi gaya hidup Muslim di telefon bibir anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.